Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran berkaitan kefahaman surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, boleh kita rujuk buku teks bermula muka surat 26. Kita tengok tadabbur surah Al-Ikhlas. Tadabbur surah Al-Ikhlas, iaitu perhatikan dan baca. Okey. Kita tengok petikan ataupun dialog yang pertama ni. Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan persoalan tersebut. Ni orang kafir pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak gambarkan kepada mereka tentang Tuhan mereka, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjawab persoalan ini, maka turunlah surah Al-Ikhlas untuk menjelaskan persoalan tersebut. Allah sendiri yang menjelaskan ataupun menjawab persoalan orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka bertanya tentang Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia ada persoalan di sini, bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang-bilang. Berbilang. Ini pertanyaan. Maka dilontarkan soalan ini kepada kita. Bagaimana kita fikirkan kalau Tuhan itu ramai ataupun Tuhan itu lebih daripada satu. Maka kita tengok surah Al-Ikhlas ini, yang mana Allah menjawab sendiri persoalan tersebut. Okey, maksud surah Al-Ikhlas. Di bawah ni Ustaz dah sediakan dah maksud surah Al-Ikhlas dalam bahasa Melayu ataupun dalam tulisan Rumi. Maka mudahlah bagi kamu untuk memahami kisah surah Al-Ikhlas ini. Baik. Kita tengok dulu cerita berkaitan surah Al-Ikhlas ini. Nampak? Di sini disebut surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Seterusnya, Allah memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Seterusnya, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya, iaitu menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi di sini. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Al-Quran kita ada 114 surah. Maka ini surah yang ke-112. Mengandungi 4 ayat. Surah Makkiyah ataupun surah ini diturunkan di Mekah, ialah surah yang diturunkan di Mekah. Disebut surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di Mekah. Baik. Sekarang kita dengar bacaan contoh dan juga kita baca terjemahannya. Sebab yang dikehendaki pada hari ini, saya nak kamu dapat menterjemahkan sekurang-kurangnya ayat 1 dan 2. Sekurang-kurang ayat 1 dan 2. Baik, boleh dengar bacaan Ustaz dan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini bukan ayat dari surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas ayat yang pertama ini dia. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Okey, maknanya katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Maksud Maha Esa ni Maha Tunggal, hanya satu. Bukannya berbilang-bilang. Itu jawapan daripada persoalan orang kafir tadi
cerita tentang Allah itu ataupun cerita tentang Tuhan kamu wahai Muhammad, maka Allah bagi tahu kepada Nabi kita, bagi tahu kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah tu ataupun bagi tahulah kepada mereka, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ni Allah jawab sendiri. Dia orang nak tahu perihal Allah itu sendiri, maka Allah bagi tahu pada mereka Allah itu Esa, bukannya berbilang-bilang, bukannya ramai. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Maksudnya, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ini juga jawapan berkaitan persoalan mereka, orang kafir tadi. Allah bagi tahu, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka yang mana Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat, untuk memohon sebarang permintaan. Bukannya Tuhan yang lain. Sebaliknya, Allah lah tempat semua makhluk memohon sebarang hajat, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Maksudnya, ia tidak beranak. Maksud ia di sini Allah tidak beranak, dan ia ataupun Allah juga, ia pula tidak diperanakkan. Maksud tidak beranak, Allah tidak ada anak-anaknya, dan tidak pula diperanakkan. Allah tidak mempunyai ibu, ayah, datuk, nenek, begitu. Itu maksud diperanakkan. Allah tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ini satu lagi. Allah perincikan perihal ataupun tentang Allah itu sendiri untuk menjawab persoalan orang kafir tadi. Allah bagi tahu Allah tidak beranak dan juga Allah tidak diperanakkan. Dan yang terakhir, ayat terakhir, Allah bagi tahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya, setara dengan Allah. Allah bagi tahu pada orang kafir tadi bahawasanya tidak ada sesiapa pun yang sama taraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita faham apa yang kita dengar tadi. Itulah maknanya kita nak tadabbur surah Al-Ikhlas, di sebalik maksud apa yang kita dengar tadi. Itu saja apa yang perlu kamu buat. Kamu salinlah nota ni. Salin maksud surah Al-Ikhlas. Ayat 1, 2, 3 dan 4. Cuma yang Ustaz nak kamu hafal. Hafal. Salin nota dan hafaz maksud ayat 1 hingga 2. Ayat 1 hingga 2. Kamu dah salin, kamu hafal maksud ini, ayat 1 dan 2 sahaja untuk kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.